Alright. This is example for the question in final exam. The question is this question number 3 basically in the final exam only dedicated for chapter 4, which is high temperature oscillation. So if you look at this question first part, which is question A, discuss the difference between the following high temperature corrosion. Okay, bincangkan perbezaan antara kakisan suhu tinggi berikut. Alright, number 1 is oxidation. Number 2 is sulfidation. So what's the difference between oxidation and sulfidation? Okay, oxidation, now we are talking about high temperature. Okay, high temperature phenomena. We are not talking about normal oxidation. We talk about high temperature corrosion. Okay, so one is related to the oxidation at high temperature, one is related to the sulfidation. If you look at the lecture note, this is the first part of the lecture in the topic 4, which is related to the high temperature oxidation. And sulfidation is another phenomena for the degradation of metal when it happens due to the influence of sulfur. If you look at the lecture note, it is related to the hot corrosion. Hot corrosion. Okay. So how to discuss the difference between these two? Macam mana nak discuss? Tengok lecture note lah. Okay. Tengok lecture note tu bahagian sulfidation, which is hot corrosion, and oxidation for the high temperature corrosion. Okay. Kejap Okay, so macam mana kita discuss ni oxidation. Ingat ni oxidation happen at high temperature. So if you look at lecture notes, saya pergi lecture note lah to guide you how to answer this kind of question. Okay, nak bezakan dia, it is good if you can differentiate in terms of mechanism lah. Okay, contoh kat sini high temperature oxidation. You explain about mechanism. You can explain this concept. Okay, yang mana ia melibatkan diffusion of oxygen. Okay, at the interface, one is okay, the conventional high temperature oxidation of metal is a corrosion process, okay, involving the reaction between the metal and the atmospheric oxygen at elevated temperature. Okay, so the process involved, you explain about ni, outward diffusion of metal cation to react with oxygen. Dia hanya melibatkan oksigen saja. Okay, at the oxide gas interface, kat sini oxide gas interface. Okay, or inwards diffusion of oxygen react with the metal at the metal oxide interface. Satu berlaku kat sini, satu lagi berlaku kat sini. Okay, the oxide gas interface is over here, and the metal oxide interface is here. Okay, you explain it. Maksudnya dia hanya melibatkan oxidation process saja. This is the answer for this question. Okay, oxidation. Kita boleh explain in terms of mechanism. Kat situ je dah 2.5 markah lah kalau you dapat explain. And then tulis reaction satu lagi. Buatlah reaction. Metal plus oxygen. Okay, akan jadi metal oxide, something like that lah. Okay, mana dapat equation tu, kita tengok balik dekat sini. Mana metal plus oxygen.
Okay, metal plus oxygen menjadi metal oxide. Okay, follow this equation. So this is oxidation. Okay, dia tak ada selain daripada elemen lain. Okay, yang mana oxidation bila berlarutan. Kenapa kita panggil high temperature oxidation yang merupakan salah satu jenis corrosion of metal at high temperature? Sebab metal oxide ni bila dia berlarutan terlampau over, dia akan menghasilkan oxide layer yang tidak lagi protektif. Okay, yang macam mana tidak lagi protektif? Right? Bila mana, okay, mula okey lah metal tu ada oxide layer, ni okey, yang ni okey, yang ini okey. Okay, ni tak ada masalah. Dia stable. Tetapi bila terlampau at a high temperature, dia akan berlanjutan dan dia akan menghasilkan micro cracks, porous. So it is not protected. Your metal will not protected by this scale anymore. Okay. So next question is sulfidation. Sulfidation is one example of hot corrosion. Hot corrosion is a corrosion or degradation that happen at high temperature, but with the influence of sulfur, chlorine, sodium chloride. So this kind of species, corrosive species, will further increase the corrosion or the metal degradation and destroy the protection of passive layer. Okay, so macam mana nak jawab dia? You look at the lecture note. Ini masih lagi oxidation. This slide. Okay, high temperature corrosion or hot corrosion. Okay, so in hot corrosion, okay, hot corrosion is considered an accelerated corrosion. Okay, accelerated corrosion due to the combined effect of oxidation. Of course, oxidation still happen. Okay, with the presence of several gases, phase or liquid. Okay, that's coming from the combustion of fuels that usually is going to be used in your system. Okay, it can be caused by two elements, two factors. One is a gaseous pollutant. Okay, sulfidation. Sorry, don't explain too much about hot corrosion, but focus on the sulfidation. Okay, sulfidation is high temperature metal occur rapidly, more rapid compared to oxidation. Okay, so you can explain in terms of the cause of sulfidation. For example, you list down where's the cause of sulfur. Okay, so and then explain about the mechanism. Okay, when oxygen potential is low, less protective sulfide may develop instead of oxide. Okay, so tadi oxidation, oxide kan, oxide tu too much and then it will become non-protective. This is what happened at the high temperature oxidation corrosion. So but this point, at this point, sulfidation is a developed sulfide that happen instead of the oxide formation. Okay. How this sulfidation happen? The sulfur penetrate through the scale, okay, and form some kind of sulfide to become stable at oxide and metal interface. Dekat sini ni oxide, metal oxide. This is metal. So this sulfide metal sulfide form at the interface. Okay, bila dia form kat sini, dia lah merenggangkan bonding antara protective layer dengan metal awak. Okay. So dia akan destroy the oxide films. Okay, and sulfide have a low melting point, so that's the reason it's easily degraded at a high temperature application. So cerita sikit mechanism macam ni. So that will be you will obtain full mark for that particular explanation. So hot
temperature, explain about the mechanism. The easiest way. Okay, ada soalan tak untuk soalan macam tu? Jawablah dalam 2-3 patah ayat. Bukan patah perkataan 2-3 patah ayat untuk setiap satu case. Nombor 1, 2-3 ayat. Nombor 2, 2-3 ayat. So, barulah you boleh dapat full mark. Okay. Ayat tu, setiap ayat tu fakta lah. Janganlah ayat pusing-pusing benda yang sama. Tak acik lah kan. Kita pun tahu you menggoreng kan. So, tak cukup rangup. So, kena pastikan 2-3 ayat yang berbeza yang explain fakta lah. Okay, baru you boleh dapat full mark. Boleh? Alright. For the next question, typical question for chapter 4 is the PB ratio. Okay. Piling bed worth ratio. Okay. To predict oxide protectiveness. Okay. Calculate this PB ratio for the metal given here. State whether the metal oxide are protective or non-protective. So macam mana kita nak tahu jawapan dia? You calculate by using formula apa? Apa formula dia? Macam mana nak calculate? Tengok balik nota. Okay, nota dia adalah berkaitan dengan high temperature oxidation. So, tengok balik nota untuk high temperature. Okay, this note. Formula dia adalah, okay, molecular weight of oxide bahagi dengan molecular weight, density of oxide kali dengan density of metal bahagi dengan atomic weight of metal. Okay. So, W per W kecil, D kecil per D besar. Bawah dia ada N, number of atoms of metal dalam oxide. Okay, so sekarang kita tengok satu persatu. Okay, so sodium, natrium, which is sodium. Bila dia membentuk oxide, dia menjadi Na2O. So, kita calculate PB dia. PB equal to W besar per W kecil kali dengan N. And D kecil bagi D besar. Okay, yang besar ni oxide. Yang huruf kecil ni metal. Okay. So, ingat formula ni Okay. So, sekarang W besar ni adalah molecular weight of oxide. So, molecular weight of oxide ni adalah Na punya molecular weight kali 2. Okay. 2 untuk sodium tambah 1 untuk oksigen. Okay. Molecular weight untuk atomic weight untuk sodium adalah 23 gram per mol. So 23 and 1 untuk oksigen ni berapa molecular weight dia? 16. Ada tak? Ni. 16. Okay. So bahagi dengan N. N ni berapa dalam ni? Dalam molecular dalam oxide ni sodium ada 2. So 2 di bawah W kecil. W kecil adalah atomic weight of sodium kali dengan 23. And then ini adalah baru W. Okay. And then sempit lah pula. Sekali saya buat menjelak sikit. Okay. PB untuk sodium PB untuk sodium 2O equal to W besar tadi apa? 2 kali 23 tambah 16 tu W besar. N dia adalah 2, W kecil dia adalah 23. Okay, W kecil ni adalah atomic weight of metal. And then kali dengan D, density of metal, D kecil, density of metal adalah 0.967, density of oxide adalah 2.27. Okay, 967
0.967 227. So you calculate ni dapat berapa? Cuba tengok. Dapat berapa? Cuba calculate. Dapat berapa? Dapat tak? 0.574. 0.574. So this is PB ratio untuk sodium. Okay. PB ratio dia 0.57. So agak-agak protektif ke tak? 0. Dia punya PB ratio dia 0.57. So sodium oxide ni protektif ke tak? Tak. Tak. Dia tak protektif. Dia akan kalau boleh dia punya proses oxidation dia tu, weight gain dia tu over time tu dia macam ni je. Di bawah 1 kan. Dia akan naik macam tu je. Pernah tengok tak sodium ni? Pernah tengok tak sodium? Siapa pernah nampak sodium ni? Garam. ACL tu lah. Garam. Itu sodium chloride. Garam doktor. Air lah. Okay, sodium kita tengok sodium. Ni rupa sodium. Okay, ni rupa sodium. Rupa dia ni nampak macam kilat-kilat kan? Ini sebenarnya gambar ni diambil dalam Nampak betul. saya tunjuk ni tak nampak. Allah. Okay, share screen. Okay. Nampak tak ni? Gambar sodium. Nampak. Okay. Ini, nak nampak kilat macam ni metalik ni. Benda ni, dia tak expose kat udara ni. Dia mesti letak dalam chamber yang ada argon gas ataupun dalam glove box. Dulu saya punya PhD project ni, saya banyak pakai benda lah ni lah. Pure sodium. Kalau saya bawa keluar je ni benda ni. Yang bor dalam air akan menyala tu kan doktor? Ya betul. Tak payah berbual dalam air. Awak keluarkan kat udara je dia pop terus terbakar lah. Sebab very reaktif. Kalau tengok dalam jadual berkala pun dia memang tu kedudukan dia. Sini, kat sini. Ni sodium. Dekat situ. Nampak tak? Sangat aktif. Paling kiri dan dia paling atas. Dia dekat nombor 3. Lagi bawah dia lagi aktif lah. Kalau bawah kedudukan dia kat sini kan daripada atas 1, 2, 3 kan. Lagi bawah lagi besar saiz dia. Lagi kiri lagi bawah tu lagi reaktif lah. Okay. So benda ni kalau you expose kat udara dia memang terus burn. Okay. Sebabnya dia sangat rapid exothermic punya reaction. Kalau dia oxidize dia akan ada white powder lah. Kalau misal kata dia oxidize slowly dalam chamber ni ada sedikit oksigen ke, ada vapor ke apa, dia akan jadi bentuk putih. Putih tu maksudnya membentuk oxide. Dia akan berterusan. Putih tu akan jadi berderai-derai, dia akan jatuh sebab dia punya reaction dia adalah macam ni. Okay. Dia punya trend dia memang dia naik macam ni. Okay, memang dia naik macam ni. Dia akan terus je. Ini adalah oxide thickness dia. Ini adalah time. Okay. So, itu adalah sodium. Sekarang seterusnya kromium. Cuba tengok sikit kromium macam mana. Calculate. Cuba try calculate kromium ni. Dapat berapa? Cuba try.
Berapa dapat jawapan dia? Tahu. 1.98. 1. 1.98. Okey, 1.98. So protektif ke tak ni? Yang tadi ni Ni kena non-protektif. lebih dari 2 orang doktor kan? Kan Okey, yang tadi ni kurang daripada 1. So non-protektif. Okey, yang ini besar daripada 1, kecil daripada 2. So dia adalah protective. Okay, kalau dia within this range, okay. Maksudnya untuk protective, PV ratio dia mesti kurang daripada 2, besar daripada 1. Ataupun dia close to 1 atau close to 2. Lebih kurang lah. Kalau macam bisa kata 0.99 tu, sometimes kita consider dia masih lagi protective. Ataupun 2.01 macam tu, masih lagi protective. Tapi dia memang around within this range lah. Tapi kalau 0.5 tu memang dah tak lah. Kalau 2.5 tu memang dah tak lah. Okay. So mesti within this range. So kena cakap. Kalau nak jawab tak boleh bagi nombor je. You kena beritahu. The PB ratio for chromium oxide is larger than 1 and less than 2. Ataupun between 1 and 2 ratio. So it is protective. Kemudian macam tu. So yang standard ni nanti calculate sendiri lah macam mana nak tentukan. So dah tahu dah, nampaknya dah tahu macam mana nak calculate. Follow this equation, insyaAllah boleh dapat jawapan. Okay, itu yang kedua. Standard lah, mula you kena bagi soalan dia teori. Lepas tu apply sikit by using PB ratio ni. Selain daripada tu, ini dah terus Elingham diagram kan. Selain daripada tu, untuk oxidation, you kena pandai bezakan antara linear, parabolic and logarithmic curve untuk oxide scale versus time. Ni pun you kena tahu jugalah. Okay, tapi tu boleh tengok nota. So seterusnya, kita lihat soalan yang berkaitan dengan Elingham diagram. Okay, so this is Elingham diagram. Tengok contoh soalan Soalan dia panjang sikit. Okay, yang pertama teori sikit lah. Teori sikit, which is soalan dia, what is the main uses of Elingham diagram and explain why the oxidation reaction form straight line with changes in slope. The main use, you boleh tengok dekat nota. Okay, the main use of Elingham diagram. Okay, there are three main uses of Elingham diagram. Determine the relative ease of reduction for a given metallic oxide to metal, and then determine partial pressure oxygen that is in equilibrium with metal oxide at given temperature, and determine the ratio of carbon monoxide to carbon that will be able to reduce the oxide to metal at a given temperature. Tu direct je lah soalan dia. Dan soalan seterusnya, ni application.
So for example, a silicon integrated circuit board consists of silicon oxide insulating layer uniformly formed on the silicon surface. Okay, so the ni electronic component The atmosphere in a processing furnace for silicon integrated circuit board has a measured ratio hydrogen to water of 10 to the power of 7. Discuss the stability of silicon oxide insulating layer based on the current temperature condition. What is the process temperature limits must be maintained in the furnace to prevent decomposition of silicon oxide insulating layer previously formed on the board. Okay, determine the oxygen partial pressure for oxidation of silicon at 1200. At what partial pressure of oxygen will silicon oxide be reduced to pure silicon? Ada banyak ni maklumat, ada 4 benda yang you kena cari. Okay, ada 4 benda. So apa benda tu? Okay. Okay. Sebelum jawab soalan ni, saya terlupa nak jawab soalan. Why the oxidation reaction form straight line? Okay, yang tadi tu what the main uses tu ada 3 main uses dalam lecture note tu. And why the oxidation reaction form straight line with tangents of slope? Kenapa Doktor. Ya. Untuk chromium tadi BP ratio tu betul ke 1.98? Berapa? Awak dapat berapa? Saya dapat lain sikit. Berapa Tapi dapat? sikit lah ada 2.02. Saya pun dapat 2.01 lebih. 19 lah. Okey lah. Ada somewhere terbunda kan berapa kot. Tapi 2.01 pun kira okey lah. Dia masih lagi close to 2, close to 1. Dia Protektif lagi lah. masih protektif. Tapi chromium memanglah protektif oxide layer. Okay. Kalau tak tahu pun tak apa. Tapi kalau close to 2 dengan close to 1, masih lagi consider protektif. Okay. Okay. Thank you. Alright. Soalan ni macam tak valid lah sebab saya tak ada explain macam mana Allen diagram ni diperoleh. Tak ada yang dalam nota. Okay. Kalau detail sikit lah soalan ni tak perlu tanya sebab dia terlampau thermodynamic sangat. Okay, biasanya delta G ni kita calculate by using formula berapa effect of temperature. Bila kita determine delta G, okay, delta G equal to enthalpy minus temperature delta S delta S delta S kalau you belajar thermodynamic tu? Cepat. Saya pun dah tak ingat dah. Soalan tanya tapi macam tak sesuai je. Delta S ingat tak? Kita belajar thermodynamic. Entropi, delta H? Enthalpy. Itulah benda tu lah. Okay, jadi ikut equation ni dia akan berubah ikut temperature. Okay, so sebab tu dia berbeza berbeza slope depends on the metal elements punya atomic bonding. Alright. Okay. Kenapa nak cerita benda tu macam detail sangat pula. Soalan dia tanya why the oscillation reaction forms straight line with changes in slope. Because yelah dia follow equation ni lah. Jadi dia ada influence of temperature.
And then tak payahlah. Soalan tak payah. Okay. Alright. Detail sangat nanti you tahu ke influence of enthalpy, entropy tu Saya pun tak ajar kan. Okay, omit tu soalan ni. Soalan ni susah sangat. Okay, so sekarang ni kita tengok pada application dia di mana contoh silicon integrated circuit board ni. Okay, the atmosphere in a processing furnace. So soalan pertama, what is the process temperature limit must be maintained in the furnace to prevent decomposition of silicon oxide insulating layer that previously formed on the board. Okay. Okay, pertama discuss the stability. Okay, number 1, discuss the stability. Number 2, temperature limit. Okay. Number 2, the temperature limit. Number 3, determine the oxygen partial pressure for oxidation at 1200 and at what partial pressure of oxidation be reduced to pure silicon. This is number 4. Okay. Alright, so based on first question in the this part number 2 for question 4C. So you have to look at the diagram here for the silicon oxide. Okay, silicon oxide. This is silicon oxide. Okay, soalan dia tanya apa? Discuss the stability in certain layer based on the current temperature. Current temperature sekarang dia akan dia punya hydrogen pressure dia adalah 10 negatif 7. So kita dapatkan 10 negatif 7 untuk hydrogen. So this is hydrogen punya origin. And then 10 negatif 7 di mana? Okay, mana hydrogen? Hydrogen adalah paksi yang ni lah. So line ni you kena tengok line ni. 10 negatif 7. Okay, 10 kuasa 7. 10 kuasa 7 kat mana? Dekat sini. So you garis line yang connect here to this line. Ataupun saya buat warna hijau. Oh, alamak. Okay, so buat warna hijau ke biru? Hijau. Okay, from here kita buat satu line connect 10 kuasa 7 kat sini. Ni adalah 10 kuasa 7. So intercept dia dekat sini. Okay, suhu semasa adalah sekitar 800. Okay, 800 lebih kurang 800. Okay. So the temperature condition must be maintained in the furnace. Okay, untuk elakkan sebarang decomposition, sama ada oxygen decompose into pure metal or it's further oxidized. Okay, so temperature yang you kena maintain adalah 800 hingga 810 macam tu. So soalan dia tanya, okay, discuss the stability of silicon oxide. So the temperature condition that must be maintained in the furnace untuk apa? Untuk prevent decomposition of silicon oxide lah. Sebab insulating layer tu mesti ada. Kalau kita operation temperature dia kita tinggi kan, dia akan menyebabkan oxide layer tu akan terus macam mana panggil? Menebal bukan menebal. Yelah, bila continuous silicon oxide formation, dia akan menyebabkan porous structure or microcrack form in the silicon oxide layer. So that's the reason at this measure ratio of hydrogen gas to water must at 10 to the power of 7, temperature mestilah dalam 800 hingga 810 macam tu. Okay. So okay, soalan discuss the stability in certain layer based on current temperature condition at what process temperature must be maintained in the furnace. Soalan yang pertama yang kedua ni sama lah
dia continuous. Dia further explain. So tadi jawapan dia adalah sekitar 800 degree Celsius mesti maintain. Right. Yang kedua, okay. Determine the oxygen partial pressure for oxidation of silicon at 1200 degree Celsius. So 1200 degree Celsius. Okay, 1200 degree Celsius, this temperature. Okay, this temperature, you gariskan ke atas, dia akan bersilang dengan silicon oxide. Okay, kita punya materials adalah silicon. So, dia intercept kat situ. Soalan dia tanya apa? Soalan dia tanya, tengok balik soalan betul-betul. Soalan dia tanya, determine the oxygen partial pressure. Okay, sekarang dah tahu temperature. Apa oxygen partial pressure? Temperature. So, macam mana nak tentukan oxygen partial pressure? So, you dah nampak intercept ni kan kat suhu 1200 ni. Garisan daripada oksigen ni. Okay. You garis. Nampak lah. Okay. You garis sampai bertemu dengan point ni. And then cari bacaan pada paksi oxygen partial pressure. Okay. Yang ni. Okay. You extend the lines until you get the reading. Pakai pembaris lah bagi betul-betul kena dekat ni. So ni berapa ni? Okay, dia dalam 10 negatif 25 something like that. Okay. Betul tak? Mungkin tersengit sikit. Kalau you buat tu mungkin you dapat dalam 10 negatif 24 ke kalau buat betul-betul ni. Lebih kurang lah. Kalau you buat garisan lurus ni, saya rasa ni terbengkok sikit. Okay, so dapatkan bacaan pada paksi oxygen pressure. And jawapan dia adalah sekitar 10 negatif 24 hingga 10 negatif 25. So itu adalah jawapan untuk soalan. Determine the oxygen partial pressure for oxidation of silicon at 1200. At what partial pressure of oxygen will silicon oxide be reduced to pure silicon? Dia akan reduce kat pure silicon tu pada partial pressure berapa? Okay. So this is a temperature limit. Okay. Less negative 20. Okay. Kalau you tengok ni, kalau dia pergi ke sini, maksudnya dia akan follow the reaction above this limit. Dia akan follow reaction silicon menjadi silicon oxide. Kalau partial pressure above this. Partial pressure above this intercept, this limit, maksudnya partial pressure dia lebih tinggi. Okay. Partial pressure lebih tinggi. Contohlah kalau misal kata you ambil 10 negatif 22 which is 10 negatif 22 lebih besar daripada 10 negatif 25. Tadi jawapan kita 25 tu kan. Kalau dia punya partial pressure dia lebih tinggi daripada limit tadi, dia akan continuous oxidation. Okay. Continuous oxidation. Sebab dia sebelah kanan. Tetapi kalau partial pressure yang bawah daripada sini, contohlah bawah daripada sini adalah 10 negatif 30. 10 negatif 30 adalah lebih kecil daripada 10 negatif 25. So, apa yang berlaku bila partial pressure rendah daripada this limit pada suhu 1200 tu, yang berlaku adalah silicon oxide menjadi silicon plus oxygen.
dia akan reduce. Okay, dia akan reduce. So limit dia, jawapan dia adalah partial pressure must what is the condition where silicon will be reduced to pure is when the partial pressure is less than 10 to the power of minus 25. Okay. Contoh sini you dapat minus 25. Jawapan dia adalah okay. Soalan yang ni contohnya you dapat jawapan dia 10 negatif 25. Okay. Atmosphere pressure. Okay. So cara nak jawab dia soalan ni yang bawah ni the partial pressure of apa silicon oxide will the partial pressure where silicon oxide will reduce to pure silicon is less than 10 minus 25 atmosphere pressure. Okay. Bawah daripada tu dia akan reduce. Line dia macam ni kan. Maksudnya kalau you tengok apa-apa case pun line dia macam ni. Kalau ini adalah limit dia, condition dia pada suhu tersebut, temperature dia 1200. So you kena tengok partial pressure dia berapa. Okay, kat sini 10 negatif 25. Kalau atas daripada ni which is 10 negatif 22 contohnya. Ini bila partial pressure kat sini, sekarang suhu dia kat sini kan. Partial pressure kat sini apa yang berlaku adalah continuous oxidation. Tetapi partial pressure yang intercept bawah daripada ni contohnya 10 negatif 30. Apa yang berlaku adalah dia jadi pure metal. Okay. Nampak tak macam mana penggunaan Allen diagram ni? Dah Okey. tu, Apa dah dia? tu macam mana yang kalau soalan dia tadi kan dia kata berapa pressure yang menjadikan dia pure silicon kan. Aha. So jawab apa nama? Alamak, saya tak faham macam mana nak relate kan. Jadi dia akan jadi pure silicon ke tak? Dia akan jadi Dengan pure silicon lah. Kalau partial pressure dia drop, kalau partial pressure dia kurang daripada limit untuk temperature tu 1200. Dia punya limit untuk stable oxide tu adalah 10 negatif 25. Okay. Ini stable oxide dia. Kalau partial pressure dia increase, maksudnya dia akan menjadi continuous oxidation lah. Terus dia akan follow oxidation reaction tu. Tetapi kalau kurang daripada tu, dia akan jadi pure metal. Okay. Boleh? Sebabnya kalau line tu sini, ni limit kita, condition untuk temperature, ni ada partial pressure. Okay. Kalau ini partial pressure kita increase temperature. Misal kata temperature kita kat sini, kita nak tengok apa jadi, dia adalah dekat kawasan atas. Kawasan atas maksudnya dia akan oxidize. Okay. Tetapi kalau partial pressure kita, kalau temperature kita drop, temperature ke sini, dengan keadaan partial pressure kita control, kat sini apa yang berlaku adalah oksigen dia akan reduce kepada dia akan ikut this direction, which is oksigen akan jadi reduce kepada silicon akan jadi reduce kepada pure silicon. Okay. So dia kalau ke atas reaction dia akan jadi oxidation, kalau ke bawah dia akan jadi pure metal. Maknanya kalau dia bawah pada tu maknanya dia tak karat lah kan? Dia tak oxidize. Dia tak oxidize lah. Dia tak continuous oxidation lah. Maknanya jangan bagi temperature dia lebih pada 1200 lah. Tapi in terms okay. The reason kita nak dia oxidation, dia bukan macam mana kita memang purposely oxide layer tu kita nak dia form oxide. Kalau dia tak nak form oxide, orang lain yang akan jadi
oxide. So maksudnya condition dekat situ sepatutnya silicon oxide ni dia jadi protective layer kan. Kalau dia tak membentuk silicon oxide, maksudnya kalau misal kata dalam tu ada iron, ada silicon. So sekarang silicon ni dalam condition tu dia akan jadi sepatutnya nak jadi protective dia mesti silicon oxide. Okay. So condition yang sesuai untuk dia menjadi silicon oxide tu adalah this limit lah. Okay, this limit which is dekat macam mana cakap dalam condition okay, whatever condition lah kita dah tahu. Okay, untuk suhu ni partial pressure ni dia stable silicon oxide, bentuk silicon oxide. Tetapi kalau misal kata dalam contohnya alloy kita ada iron, ada silicon. Bila mana untuk kondisi tersebut kita dapati contohnya lower pressure ke high pressure ke silicon oxide menjadi pure silicon. So kondisi ni adalah menyebabkan dia tidak membentuk stable oxide. Yang akan berlaku adalah iron tu yang akan menjadi oxide. Bila iron jadi oxide maksudnya dia berkarat. Boleh? Okay. So kat sini soalan dia nak tahu bagi at what partial pressure the oxygen that silicon oxide will be reduced to pure silicon. Ini macam mana nak cakap application dia ni. Maksudnya kat sini dia nak investigate kondisi ni bila kita tak optimize akan ada tendensi di mana barrier layer of silicon oxide tu dia akan menjadi pure silicon. So dia tak berfungsi sebagai intended design untuk insulating layer ni lah. So dia akan rosakkan electronic component tu. Benda ni yang biasanya untuk chip dan sebagainya kita akan ada certain chips tu dia dibuat pada single crystal silicon dan dia memang design surface dia ada one layer of silicon oxide. Tetapi dalam keadaan operation tertentu low pressure ke high pressure ke bila silicon oxide ni decompose, so maksudnya insulating layer tu dah tak berfungsi. So akan ada gangguan lah pada sistem yang sebenar untuk chip tersebut. So ni critical sikit lah. Saya pun tak faham sangat tapi saya pernah lah baca paper ataupun attend conference yang ceritakan fungsi sebenar silicon oxide ni dalam chip ataupun PCB board punya sistem. Electronic packaging punya sistem. So dia memang design betul-betul condition dia tu supaya silicon oxide ni membentuk stable pada suhu tertentu, pressure tertentu. Kalau kurang dia akan decompose, kalau lebih dia akan sangat tebal dia punya thickness silicon oxide dia tu dan dia tak sesuai sebagai continuous and stable oxide layer. Dia akan jadi porous and micro crack will form kalau oxidation tu melebihi stable level dia. Yang ni stable, yang dekat sini stable, lebih dia akan melampau thickness, kurang dia akan decompose. Kita nak tahu stable limits tu kat mana. Okay. So doktor dia punya tu kan base daripada temperature tu. Ya. Kan dia tadi 1200. Lepas tu daripada hidrogen tu kita tengok daripada hidrogen dengan dia punya hydrogen content tu berapa? 10 negatif 7 tu kan. Kan kita dapat 800 degree kan. So limit untuk yang pure metal tu daripada 800 hingga 1200 ke macam mana? Okey, dia okey. Propose untuk 800 degree Celsius tu untuk apa tu sebenarnya? Dia bagi condition lah maksudnya. Okey. Kita boleh lihat pada partial pressure oxygen pun boleh. Kita boleh tengok ratio hydrogen to water. Dia boleh banyak application lagi nak tengok. Tak semestinya macam ni. Untuk stable oxide ni ada banyak influence. Influence lain daripada temperature, kita boleh tengok temperature and partial pressure. Kita boleh tengok apa lagi carbon monoxide to carbon dioxide ratio. Jadi salah satu application dia macam dia gabung-gabung. Contohnya kat sini kita nak gabung tengok dia punya, kalau lah dia punya set limit dia yang bahagian pertama ni dia cuma set limit. Dia dua case yang berbeza. Satu bila dia set hydrogen to water ratio. Satu lagi case dia bagi contoh adalah 1200. Okay.
Contoh kat sini satu condition dia letak kat sini adalah untuk tengok untuk set control dia punya temperature dan ratio hydrogen to water je. So yang pertama ni dia cuma tanya, okay, kalau misal kata ni silicon oxide punya curve, kalau kita set hydrogen tu dekat 10 negatif 7, apa temperature dia? Okay, kat sini kita parameter yang dia main adalah hydrogen to water saja. So dapatlah 800. So lah kita kena set untuk operation kita 800 degree Celsius saja. Itu stable oxide layer. Terlebih lebih daripada tu dia akan jadi excessive growth of oxide. Kurang daripada tu dia akan decompose. Satu lagi pula dia tanya pula, kalau lah 1200 degree Celsius dia mungkin contoh soalan ni just untuk nak test kamu punya knowledge macam mana nak guna Elingham diagram. Secara praktikal tu saya tak pastilah betul ke tak, tapi dua kes yang berbeza dalam satu contoh contoh yang sama, which is silicon integrated circuit. So yang pertama tadi hydrogen tadi tak apa, dia 800, dia dah bagi jawapan. Sekarang dia bagi pula kalau lah temperature ni 1200, apa kaitan dia dengan partial pressure of oxygen. Itu je soalan dia. Jadi janganlah tanya saya 800 dengan 200 tu yang mana sesuai. Tidak. Okay? Masa tak faham soalan tu. Aduh. Okay. Soalan dia aduh. Yang penting kalau dia tanya macam ni dia bagi case study nak suruh kita faham sistem ni tu salah juga kan, sebab dia cuma nak tanya macam mana, sejauh mana kita boleh guna Elingham diagram ni. So application untuk diagram ni je lah. Cara nak guna diagram je. Contohnya macam tadi kan H tu you dapatkan dekat 10 negatif 7 tu ini adalah temperature yang stable untuk silicon oxide tersebut. And then dia kata pula kalau 1200 apa partial pressure dia. So 1200 kat sini dia tunjuk okay ni curve silicon oxide tu kan. Silicon oxide punya stable 1200. Dia suruh baca 1200 macam mana keadaan oksigen pressure. So kita pun dapat intercept ni, kita garis, oh ini adalah 10 negatif 25 contoh. Kita bagi ni value. Atas daripada ni, dia akan terus growth oxide. Maknanya pressure lebih daripada ni, dia akan oxide dia akan growth larger. Bawah daripada ni, oxide tu akan decompose. Pressure dia. Bila kita operation temperature kita kat sini, pressure kita kena control. Okay, kalau tinggi sangat, dia akan dahsyat dia punya oxide formation tu. Kalau kurang pressure dia akan decompose silicon oxide menjadi pure silicon. Macam tu. Okay, case lain-lain yang 800 tu case lain. Dia suruh tengok dua parameter, temperature dan hydrogen tu. Yang soalan yang 1200 ni dia suruh tengok temperature dan partial pressure. Biasanya dia tak tengok banyak-banyak parameter lah. Masa operation tu dia set 2 atau 3 parameter je lah. Okay. Dua parameter saja untuk compare. Okay, lain case. Jangan tanya saya 800 hingga 200 tu. It depends. Kalau you set temperature tertentu, you kena tahu pressure dia berapa sesuai. Sebab pressure tu yang menentukan sama ada dia stable atau tak. Dua parameter yang berangkai tu yang akan menentukan oksigen tu stable atau tak. Kita boleh silicon oxide ni boleh stable dekat temperature berapa-berapa, tapi make sure sekejap, macam mana cakap. Okay, line ni contohnya macam aluminium kan. Aluminium stable temperature daripada kosong hingga 1200, 2000. Kalau 2000, tengok aluminium kalau 2000 baru dia melt kan. Melting point untuk aluminium. Aluminium oxide. Okay. Nampak? Kalau tengok aluminium ni aluminium. Ni aluminium kan? Yang titik ni adalah aluminium oxide. Ni M-peta ni. Aluminium oxide. Aluminium oxide ni akan melt dekat 2000. So orang boleh buat temperature apa-apa je. Tetapi misal katalah awak set temperature kat sini. Dia ada faktor lain yang influence. Sama ada carbon monoxide tu, carbon dioxide. Kalau ada influence of dalam proses kamu tu ada carbon dioxide dan carbon monoxide, you kena tahu pressure dia berapa. Kalau hydrogen, you kena tahu hydrogen to water ratio. And then partial pressure oxygen. Okay. So you pun
dapatlah set parameter tu. Contohnya kat sini, misal kata 1600 ni. Okay. So sekarang ni temperature dia 1600. Apa partial pressure yang stable untuk dia ni? Okay, partial pressure oksigen kat sini, you pun garis. You dapat ni. Okay. You dapat 10-7. Itu partial pressure. Lain parameter pula. Hydrogen. Hydrogen dekat 1600. You dapat hydrogen mana? Okay. 10 kuasa 6. Ini hydrogen. Oh, tadi partial pressure ni 10 negatif. So untuk temperature ni you dah tahu dah. Oxide ni stable. Kalau temperature 1600 kita kena control dia punya partial pressure oxygen, hydrogen, water and carbon monoxide. Carbon. So ni adalah value parameter-parameter yang influence the changes. Kalau partial pressure dia naik, lain jadi. Kalau partial pressure dia turun, lain jadi. Pada suhu 1600 ni. You analyse macam tu lah. Macam mana? Inilah kegunaan Allen diagram tu. You boleh tahu kondisi sesuai untuk oxide scale tu dekat mana. Okay. Kalau inilah temperature operation you, maksudnya dia kena control semua parameter lain. Carbon monoxide to carbon dioxide, hydrogen to water, partial pressure. Kalau you ubah, you dah tahu dah. Dia akan jadi apa? Perubahan dari segi oxidation dan juga reduction. Boleh tak? Faham tak? Okay, faham Doktor, faham. Okay. So limit dia itu untuk limit je lah. Yang tu base daripada parameter kita select tu lah. Base daripada temperature tu. Okay. Kita boleh tahu limit stable dia. Dah tahu temperature ni, jaga-jagalah parameter lain tu. Kalau something wrong dengan parameter, sebab kita kan control machine kan. Kita set temperature. Jadi dari segi temperature tu sebenarnya dia mempengaruhi, kalaulah operation you dekat 1600 ni kan, dia kan tadi ada application. Okay, salah satu soalan ni tak habis lagi, ada bawah lagi you akan nampak contoh soalan lain yang mana kita akan nampak clear application dia. Okay, contohlah you buat operation you dekat 1600 ni kan. Okay, you nak tengok 1600 tak ada apa sangat Sekejap. Ambil bawah sikit. Dekat 800 ni kan. Operation dia 800 degree Celsius. You nak study about misalnya silicon lah. Nak study about silicon. Okay, ni operation temperature. Selain pada tu you nak select dia punya reducing pun boleh. Okay. Contohnya titanium boleh jadi reducer untuk silicon. Tetapi biasanya kita tak ambil lah yang mahal. Kita ambil yang murah, contohnya carbon. Okay. So 800 you terpaksa ambil titanium, aluminium untuk jadi reducer. So kalau lah you nak ambil untuk silicon ni, you nak ambil carbon monoxide. So you kena ambil temperature sesuai, which is maybe 1600. Okay, 1600 silicon dia kat sini. Okay, so bila silicon tu kat sini, silicon oxide tu reducer dia adalah kita boleh ambil carbon. Kita boleh ambil juga aluminium, kita boleh ambil juga titanium. Tapi kat sini dah ada choice yang murah, which is carbon, kita boleh ambil carbon. So kat sini kita boleh gunalah untuk design temperature apa yang sesuai jika kita nak guna carbon as a reducer. Okay, situ ada contohnya soalan dia yang itu adalah, okay. Tak adalah pula contoh soalan tu kat sini. Yang explanation saya tadi tu adalah untuk you design temperature apa bila you nak reduce silicon oxide menggunakan carbon. Okay, you boleh start daripada intercept ni. Okay, ni silicon kan? Nampak ni silicon. Ini adalah carbon. So intercept ni adalah limit. Kejap, sorry. Intercept ni. Boleh. Okay, ni silicon line dia and ni adalah carbon. Intercept dia kat sini. So ni adalah limit temperature which is 1500. Ni 1500 degree Celsius ni adalah limit bila mana
kalau you nak decompose silicon into pure metal menggunakan carbon, temperature dia mesti lebih daripada 1500 degree Celsius. Okay, ambil lah 1600 kan. 1600 kat sini. So, you akan dapatlah gunakan carbon untuk reduce silicon oxide. Kalau you nak reduce silicon oxide gunakan carbon, temperature dia mestilah lebih daripada 1600. Tak ada pula contoh soalan tu dalam example ni. Okay? Tapi kalau betul. Ya? Kalau temperature dah 1600, silicon melting ke? Itu silicon yang melting. Tapi kalau dia dah jadi silicon oxide, you nak meltkan dia kena pakai temperature yang ada M kotak ni. Temperature dia ni lah. Dia 1800 kot baru dia melt. Oh, pening. Tak apa. Banyak kan information ni. Kalau pandai guna ni, macam-macam lah you boleh design. Dia ada temperature melting point untuk oxide lain, melting point untuk metal lain. Yang petak tu oxide. Yang M saja tu metal dia je. Tapi kalau dia dah membentuk oxide, melting point oxide lebih tinggi daripada melting point pure nickel. Sekarang ni masalahnya dia dah stable dalam bentuk oxide tau. Oh, bila ada carbon, letak carbon macam carbon deposited atas metal tu lah. Carbon tu tak deposited lah, tapi dia boleh jadi Layer tu. kalau carbon tu duduk dekat dengan tu, bila kita heat up, carbon tu akan membentuk carbon campur oksigen lah. Carbon tu akan react dengan oksigen tu instead, dan dia oksigen tu dia ambil daripada silicon oxide tu. Jadi silicon oxide tu akan decompose. Dia tak nak lagi jadi bergabung dengan oksigen. Oksigen tu dah keluar bergabung dengan carbon. Oh, faham. Okay, itu yang dikatakan maksudnya kalau kita ambil reducer dia carbon, sebab tu carbon tu nama dia reducer, sebab dia reducekan silicon oxide tu. Jadi perkataan yang selalu you akan kena betul-betul faham dan mahir adalah decomposition, reducer, reductant. Kena betul-betul faham lah konsep tu. Kadang-kadang bila soalan tu dia akan tanya what is the reducer for silicon oxide at temperature 1600. Reducer tu apa? Oh, maksudnya reducer tu benda yang akan reducekan kita. So reducer tu adalah benda yang akan reducekan silicon oxide. So silicon oxide kalau dia reduce maksudnya dia apa? Dia akan jadi silicon lah. Kenapa dia jadi reduce tu kita panggil silicon? Sebab silicon oxide tu silicon plus tu. Dia punya oxidation state dia. Kalau dia jadi metal, jadi silicon zero state. So ni yang kita katakan reduce. Siapa yang reduce dia? Reducer lah. Siapa reducer? Carbon lah. Okay. Kenapa kita panggil reduce? Sebab positif 2 ataupun 2 plus tu, bila dia jadi pure metal, dia akan menjadi zero state of oxidation dia. Oxidation state dia reduce kepada zero. Daripada metallic menjadi oxide, itu kita panggil increase in oxidation state. So, oxidation tu maksudnya nombor ionic number itu menjadi plus. Okay. Hydrogen. Kalau hydrogen gas menjadi iron. Okay, hydrogen gas tu, hydrogen menjadi HCl. Contohlah HCl. So, dia daripada kosong menjadi negatif 1. So, dia reduce. Tak? Yalah, dia reduce. Okay. So, daripada kosong state, dia menjadi HCl. HCl tu negatif 1. So, hydrogen, kalau bentuk hydrogen gas menjadi HCl, dia adalah reduce lah. Betul ke? Reduce lah kan? Negatif kan? Okay. Alright. Okay, itu contoh untuk application guna determine reducing agent dan sebagainya. So kat sini nampak kalau bawah daripada, kalau contoh silicon ni kan. Ni silicon.
Apa saja elemen bawah daripada dia? Contohnya aluminium. Okay, at this given temperature, contohnya 1700. Apa saja elemen bawah dia? Elemen tu layak menjadi reducer. Okay, seterusnya soalan dia tanya what is the carbon monoxide to carbon dioxide pressure ratio at which chromium oxide will be reduced at temperature 500 degrees Celsius. Okay, so sekarang kita tengok chromium pula. Ni, tengok chromium pula. So, mana chromium? Chromium adalah di sini. Okay, chromium. Dia tanya pada suhu 500. Okay, ni 500. Okay, ini 500. Okay, intercept dekat sini. Apa carbon monoxide to carbon dioxide ratio? So, carbon, kita tengok point ni, kita garis, and dekat mana dia punya line dia adalah yang paling kiri. So, sini. Sekitar 10 power 7. Okay, 10 power 7. Itulah jawapan dia 10 power 7. What is the carbon pressure which chromium oxide will be reduced? Kalau dia nak kata reduce, maksudnya mestilah pressure yang macam mana? Yang lebih tinggi. Pressure dia mesti bawah. Sebab apa? Sebab kalau dia ke sini, baru dia akan reduce. So nak ke sini tu misal katalah kita ambil ni. Pressure dia 10 kuasa 9. Okay, ni pada suhu 500 kita buat analisis suhu 500. So jawapan dia adalah, jawapan dia adalah pada pressure carbon jawapan dia adalah carbon monoxide to carbon dioxide pressure ratio at which chromium oxide will be reduced. Pada tanya akan reduce kan? Will be reduced is when the pressure is larger than when the ratio is larger than 10 to the power of 7. Okay, so the ratio carbon monoxide to carbon dioxide larger than 10 kuasa 7, chromium will be reduced. Okay, pada suhu 500 ni. Okay. Faham macam tu? Kenapa lebih tinggi? Sebab kalau you tengok kat sini, ini adalah dia akan reduce kan. So, apa-apa pressure yang lebih pada sini, ratio yang lebih pada sini, dia akan memberi intercept kat bahagian bawah ni. Itu maksudnya dia akan reduce lah bawah daripada tu. So, jawapan dia mesti larger than 10 kuasa 7. Boleh? Faham tak? Hello? Okey dah tahu. Okey. Okay. Alright. Okay. Tak faham pun tak apa, nanti tengok balik rekod ni. So, is a carbon good reducing agent at this temperature? Untuk case chromium ni, kat sini kita tengok carbon. Mana carbon tu? Carbon tu tak boleh. Carbon tu, sini ni carbon. Carbon ni atas daripada, kalau suhu ni, carbon tu dia intercept kat sini. Intercept kat sini. Maknanya suhu yang paling sesuai lah kalau kamu nak carbon ni jadi reducing agent adalah mesti suhu yang lebih daripada 1200. Okay, kalau you ambil lebih daripada 1200, contohlah 1600 kan, you ambil 1600, barulah carbon punya line ni kat bawah. Barulah carbon ni boleh jadi reducing agent. Okay, so ini 1600. Ini 1600. So intercept antara chromium line dengan carbon punya line. Okay, carbon transform into
carbon monoxide. So kalau you ambil 1600, dia intercept. Atas daripada 1600, contohnya 1800 degree Celsius. 1800, kalau you tengok chromium line tu kat sini, titik dia 1600. Kat mana carbon? Carbon kat sini. So carbon tu bawah daripada chromium line. So maknanya 1800 sesuai lah. Apa-apa temperature above 1600, dia akan memberi keupayaan untuk karbon menjadi reducing agent. So kalau kat 500, jawapan dia tak boleh lah. Okay, soalan dia, is carbon a good reducing agent at this temperature? No. Okay, no kenapa? No, carbon is not good as a reducing agent at temperature of 500 because chromium oxidation is below carbon line. Okay, carbon oxidation is below carbon line. Line ni adalah, serabut saya pun dia kena tengok dengar video ni banyak kali kan. Sebab line ni adalah line carbon chromium oxide formation. Kalau line ni atas daripada line merah ni, barulah yang bawah ni boleh reduce ke atas tu. Okay. Sekarang ni pada suhu 500, okay, apa yang berlaku adalah line merah ni atas daripada line chromium. So masuk ke sini, apa yang boleh sebut adalah carbon, no, it cannot reduce chromium because chromium oxidation is below carbon line. Sekarang chromium oxidation below daripada carbon line. Carbon can only be reduced chromium when the temperature above 1300. Tadi saya bagi 1600 ni 1300. Sekitar ni lah kot, 1200 hingga 1300. Sebab intercept dekat sini. Ini 1300. Atas daripada 1300, you can reduce chromium oxide using carbon. Because at temperature above 1300, the carbon line is below than chromium line. Okay? Boleh? Ada soalan tak? Dah pukul 4 ni, dah habis dah masa. Belum lagi. Baru 3:45. Okay, ada soalan tak? Doktor, final dah masuk apa nama chat ni ke? Ada. Mesti masuk. Okay, cuba tengok video ni ulang-ulang banyak-banyak kali ya. Test 2 dah masuk ke? Test 2 tak kot. Test 2 saya bagi yang senang sikit lah. Macam yang atas ni ke, TP ratio ni ke, ataupun yang graf-graf macam ni ke. Graf yang parabolik. Dia macam ni. Graf parabolik ni contohnya macam kalau parabolik macam ni dengan macam ni, yang mana lagi bagus. Which is ni adalah scale meningkat over the time. Okay, kalau macam you punya contoh lah. Tengok sikit contoh ni kan. You kena faham konsep ni. Konsep apa tu? Parabolic constant ni. Yang mana kalau kita change constant tu kepada lower, so maksudnya dia boleh membentuk the lower Kp constant ni kinetic of oxidation following the parabolic rate ni, kalau you boleh reduce, maksudnya you boleh produce a good protective layer. Contoh yang paling famous adalah ini. Okay. Chromium oxide yang kita gunakan dalam stainless steel. So tengok ni parabolic constant dia. Dia reduce ke sini dengan amount of effect of chromium content ni. So maksudnya kat sini kalau you dapat reduce, nampak tak? Chromium oxide tu very good. Tetapi kalau high parabolic constant ni, nampak tak iron? Iron tanpa chromium dia akan produce macam ni juga. Macam ni juga. Okay, ini adalah scale thickness ataupun weight gain over the surface area.
Ni adalah temperature. So dia akan follow parabolic juga. Tapi adakah dia protective? No, dia tak protective. Tetapi you boleh produce a protection protective if this still you add chromium at above 28 degree percent of chromium. Dia parabolic juga. Tapi KP dia sangat rendah. KP dia 10 negatif, 10 saja. Okay, kalau tanpa chromium ni, dia punya KP constant dia ni untuk steel saja, iron saja 10 negatif 6. Okay, sangat tinggi. Dia tak protective walaupun dia parabolic. Okay, so maybe contoh soalan saya kena design soalan yang macam ni lah untuk tunjukkan which one is protective, which one is non-protective berdasarkan contoh-contoh contoh-contoh graf macam ni. Nanti saya tanya. Kalau yang 50% nikel ni lagi bagus atau tidak? Okay, kenapa bagus? Kenapa tak bagus? Okay, macam ni pula contoh. Antara 3 temperature, operation temperature ni, yang mana bila dihasilkan oxide layer tu, oxide layer dia consider as protective. Okay, salah satu cara dia adalah kita tengok mass gain dia lah. Okay, kalau dekat 600 dia okay. 600 dia tak naik sangat. Okay, 700 dia naik, 800 terlampau tebal. Okay, which is oxidation rate dia sangat tinggi. Bila oxidation rate dia tinggi, dia terus oxidize pada suhu yang tinggi. Jadi maksudnya bila dia terus oxidize, dia akan oxidation dia tu bukan disebabkan fungsi sebenar oxide layer ni adalah dia stop reaction. The stop reaction. Okay. You ada steel, you ada campur chromium dalam tu. Yang kat sini dia form chromium to oxygen 3. That's it. Ada chromium oxide, dia stop reaction. Dia tak akan membenarkan apa-apa tindak balas lagi. Kalau you ada scratch kat sini, you akan terdedahkan permukaan metal kamu. Chromium ni akan cepat-cepat membentuk chromium oxide. Okay. Tetapi pada high temperature, oxidation rate ni berlaku. Dia terus oxidize, lama-lama tebal chromium oxide punya thickness. Bila tebal sangat, itu yang jadi poros lah apalah, sebab dia diffusion sentiasa berlaku. Sebab apa? Sebab ada energy. Energy itu adalah datang daripada temperature. So it is not good lah untuk you punya oxidation scale tu. So influence of temperature akan reduce the performance of oxide layer. Okay. Kali ikut graf ni yang elok 700 lah. Bukan. Kita akan nampak dia ini biasanya contoh eksperimen kat sini, dia nak tengok apa efek of oxidation rate dia tu. Oxidation rate dia tu 700 dia naik sikit, tetapi 800 tu dia naik banyak. 600 dia naik sikit. Kita tak nak dia sebab contoh kat sini adalah copper tu dia dah bentuk copper oxide, which is bukan sorry ni bukan copper coating, nickel plated copper. Okay. Copper tu dia plate dengan nickel. Copper oxide tak stable, nickel oxide. Nickel oxide ni dah cun dah. Okay, dia jadi protective layer. Tetapi dia akan terus oxidize kalau kita panaskan kita guna dia dekat temperature yang tinggi. Contohnya 600. 600 okey lagi, dia tak naik banyak sangat. So kita boleh kontrol lah. Mungkin selepas 10 tahun baru dia menebal. Tetapi pada 800 ni, kalau kita guna komponen ni dekat 800, dia naik sangat tinggi. Okay, maknanya reaction tu berlaku sangat cepat. Very rapid. Bila rapid sangat, instead of pada suhu 600 ni you boleh pakai 10 tahun, 800 tu mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Depends lah. Okay, dia adalah formula je untuk determine kan. So kat sini yang kata 700 bagus, tidaklah. Sebabnya dia lagi cepat oxidation rate dia. 800 sangat teruk. 600 pun dah nampak dah oxidation rate dia tinggi. Kalau boleh kita nak ada constant je. Dia tak berlaku oxidation. Oh, okay. Kita nak dia ada oxide layer ni. Tetapi kita tak nak dia gross. Kat sini apa yang berlaku adalah dia gross. Mass gain tu adalah mass of oxide scale. Oh, paling elok kalau constant lah, straight lah. Oh, ya betul. Ya, betul. Okay. Lepas tu test 2 masuk bab ni je ke tak? Masuk dengan bab chapter 2, types of corrosion. Saya dah bagi video kan? Yang you nak memonteng 2 hari tu kan? Raya tak raya? Raya kan? Yang buat lupa.
kata kelas tak nak video, lepas tu tiba-tiba tak nak masuk exam. Tak boleh lah. Okey. Contoh soalan tu Contoh soalan tu mungkin kelas masa Sabtu nanti. Okey. Untuk test 2 bila you all nak buat? Last class lah. Last class malam tu lah Sabtu tu. Boleh. Ke Ahad tu? Malam dah tu, malam satu. Sabtu Okey. Alright, mungkin kita discuss sikit lah untuk soalan test 2 sebelum malam Pagi tu. tu. Tengah hari tu lah, tengah hari tu. Baik. Pagi tak ada kelas. Kita ada kelas pukul 2 kan? Pukul 2 lah. Okey? Boleh tak boleh. Boleh lulus tak subjek ni? Entahlah. Test awak pun test 1 pun teruk. Saya tak pulangkan lagi Saya tunggu semua habis test 1 lagi. Ada 4 orang lagi yang tak ambil test 1. Oh, yang dah mark tak boleh bagi dulu. Tak boleh lah. Okey. Nanti yang nak ambil test 1 tu dia berdebar. Okey. Test 1 barai. Barai. Tak apa. Oh alamak, nanti saya share je lah instruction for assignment. Assignment tu group assignment Assignment ada beberapa saya nak bagi. Apa dia? Assignment 4 kan? Assignment 4 yang saya bagi. Okey, untuk senang you punya coursework ni macam mana nak top up balik markah test 1 tu. Okey, yang tadi ni short assignment 4 ni saya bagi ni, boleh tak you buat and you hantar. Nanti saya akan create platform dekat hari tu pun tak buat platform lagi dekat short assignment 3 saya dah suruh hantar kan, dah bagi link kan? Semua hantar 30 Jun tak? Ya, tapi you all dah hantar dah. Saya dah bagi link kan untuk hantar kat mana? Assignment 3 dah ada rasa. Dah ada link dah tu dekat. Okey. Saya tengok sikit ada tak enter. Oh, dah ada 3 orang dah hantar. Okey, 3 dah ada. Saya akan buat macam tu jugalah. Short assignment 4 ni, you sebab kita dah discuss ni kan. Kita dah discuss, so make sure you jawab seperti yang kita discuss ni lah. Supaya you buat exercise, at least you buat yang hantar dan ni akan masuk markah untuk coursework lah. Coursework ni termasuk test 1, test 2, assignment dan juga short assignment ni. Memandangkan test 1 tu sangat teruk, jadi saya akan adjust sikit lah untuk baiki markah test 1 tu menerusi short assignment. Okay, short assignment 1 dengan 2 tu adalah untuk test 1. Short assignment 3 and 4 ni tengoklah. Kalau teruk sangat test 2 mungkin akan cover, kalau tak masuk terus markah dalam coursework. Sebab kita ada 10% untuk assignment, 10% untuk group assignment kan. Okay. Kalau ingat lagi lah masa mula dulu saya brief, test 1 20%, test 2 20%, assignment individual 10%, group assignment 10%. Okay, group assignment ni saya ada 7 topik je, lagi 3 topik saya nak fikir apa nak bagi you all punya assignment ni. So akan ada 10 group. Dalam 10 group tu ada 4 orang. Okay, so total ada 42 orang, akan ada 2 group yang 5 orang lah. Assignment group tu bila doktor bagi soalan last? Sekejap lagi saya siapkan. Ada 7 je topik sekarang ni. Saya nak fikir lagi 3 topik untuk setiap group. Okay, nanti saya bagi dekat e-learning. Lepas tu nanti saya akan inform lah kat group. Senang je, assignment dia macam short assignment tu juga. Cuma you kena buat report sikit lah dan ada discussion lah sebab dia punya evaluation dia adalah group assignment ni saya kena evaluate you punya team working. Macam mana tu kalau you buat individu tak ada markah team working lah kan? Boleh. Kita orang tulis nama untuk setiap. All the best. Apa-apalah. Okay? Alright, so kalau ada masalah boleh roger saya. Yang ni soalan short assignment nombor 4 ni, soalan C tadi, doktor kata susah sangat tu delta G tu. So macam mana? Delta G tu, Google lah.
Data J tu. Oh, kena jawab juga lah. Jawab juga lah. Dia sebenarnya macam ni. Tak payah jawab lah. Yang tu tak payah jawab. Tu jawab. Dia complicated sangat. Sebenarnya soalan ni lebih kurang soalan master. Kalau master tu adalah topik detail sikit untuk high corrosion temperature dengan HIC. You all punya undergraduate saya tak masukkan. So nanti you tak belajar semua yang enthalpy tu, tiba-tiba you nak jawab macam saya rasa tak logik lah pula kan. So tak apa, nota you saya untuk undergraduate dah eliminate yang enthalpy tu dengan HIC, so takkan ada lah. HIC tu MIC, microbial corrosion disebabkan oleh mikroorganisma tu. Itu tak ada. So soalan kadang termix pula dengan undergraduate dan master ni lah. Sebab tu tiba-tiba keluar ni kan. Sebab master pun ada juga Ellingham diagram ni, tapi dia detail sikit. Okay, so you tak payah jawab soalan tu. Okay, terima kasih. Okay, soalan untuk undergraduate ni sampai sini je. What is the main uses of Ellingham diagram? And explain kenapa straight line tu changes in slope tu. Tak payah explain lah. Okay. Alright, kalau tak ada apa-apa saya rasa itu saja untuk hari ini. Siapa-siapa yang terlambat masuk tadi tak sempat scan attendance, boleh scan attendance, dan kepada yang dah habis, dah scan, saya rasa kita jumpa lagi bulan 7 nanti kan? Kelas kita bulan 7, and thank you.